Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan pada para pelajar. Hari ini kita akan menyambung sesi PDPC kita bagi tajuk bab 4, lakaran reka bentuk. Bersama saya, Cikgu Nurdiana binti Ramli. Hari ini, kita akan menyambung sesi PDPC kita dengan beberapa tajuk mengenai teknik lakaran pictorial. Antaranya ialah A. Kaedah asas lakaran. B. Lakaran oblik. C. Lakaran isometri. D. Lakaran perspektif. E. Lakaran bulatan, lengkungan dan elips. F. Lakaran silinder dan kon. Dan yang terakhir sekali, G. Gaya visual lakaran. Teknik lakaran pictorial. Lakaran pictorial memaparkan imej 3D untuk memudahkan mereka untuk menggambarkan bentuk atau mentafsir lukisan. Terdapat 3 teknik lakaran pictorial iaitu oblik, isometrik dan perspektif. Mari kita sama-sama melihat pecahan tajuk A iaitu kaedah asas lakaran. Melakar garisan lurus. Melakar garisan lurus bertujuan untuk memastikan garisan yang dibuat tidak tersasar dari titik yang dikehendaki. Terdapat 2 jenis kaedah yang digunakan iaitu kaedah garisan pendek dan kaedah garisan terus 2 titik. Kaedah garisan pendek. Kaedah melakar garisan terus 2 titik. Baiklah pelajar, mari kita lihat subtopik pada hari ini iaitu pecahan B, kaedah lakaran oblik. Lakaran oblik ialah lakaran berbentuk 3D. Prinsip yang diamalkan ketika melakar oblik adalah seperti berikut. A. Lakaran bergantung kepada jenis cavalier atau kabinet. B. Lakaran dilakar berpandukan 3 paksi asas iaitu paksi mendatar, paksi menegak dan paksi surut. C. Paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar. Sudut yang digunakan ialah 45 darjah. Paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Mari kita lihat cara untuk melakar lakaran oblik kabinet. Berikut adalah lakaran oblik cavalier. C. Kaedah lakaran isometrik. Lakaran isometrik ialah lakaran pictorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Objek ini dapat menggambarkan pandangan dalam bentuk 3D, iaitu gabungan pandangan atas, pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Lakaran isometrik dilukis berpandukan 3 paksi isometrik yang mempunyai sudut 120 darjah setiap satu. Paksi ini juga dikenali sebagai paksi Y. Kertas isogrid bertujuan untuk memudahkan objek dilakar secara isometrik. Pelakar tidak perlu membina garisan unjuran isometrik bagi membina objek. Secara tidak langsung, penggunaan isogrid memudahkan lakaran isometrik dibina.
Mari kita sama-sama menyambung sesi PDPC pada hari ini kepada tajuk D, iaitu lakaran perspektif. Lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek dekat bersaiz besar berbanding dengan objek yang jauh. Lakaran perspektif menghasilkan imej dalam 3D bagi menampakkan bentuk yang lebih realistik. Lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Lakaran perspektif merupakan satu kaedah yang paling lazim digunakan bagi mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutamanya bagi objek yang besar dan panjang seperti bangunan dan jalan raya. Terdapat 3 asas utama semasa melakar lakaran perspektif, iaitu GB, garisan bumi, GU, garisan ufuk dan TL, iaitu titik lenyap. Mari kita sama-sama menyaksikan teknik melakar lakaran perspektif 1 titik. Mari kita lihat subtajuk yang berikutnya, iaitu lakaran perspektif 2 titik. Lakaran perspektif 2 titik mempunyai 2 titik lenyap di atas garisan ufuk yang diwakili dengan simbol TL1 dan TL2. Perspektif 2 titik bergantung pada kedudukan objek diletakkan. Mari kita lihat teknik untuk membina lakaran perspektif 2 titik. Lakaran perspektif yang berikutnya ialah lakaran perspektif 3 titik. Kedudukan TL1, TL2 dan TL3 tidak semestinya simetri dalam lakaran perspektif 3 titik. Mari kita saksikan teknik melakar lakaran perspektif 3 titik. Subtajuk E menekankan tentang lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Dalam lakaran piktorial, tidak semua objek berada pada garisan lurus. Oleh itu, lakaran bulatan, lengkungan dan elips diperlukan untuk melakar objek-objek berbentuk silinder, sfera dan kon. Mari kita saksikan cara untuk melakar bulatan. Mari kita saksikan kaedah ataupun cara untuk melakar elips. Lakarkan kotak isometrik dengan jejari yang dikendaki. Lakarkan garisan perpenjuru dan garis tengah. Tadakan dengan huruf A, B, C, D pada titik persilangan. Cantumkan titik B dan C dengan garisan lengkung. Kemudian lakarkan bentuk CD, AD dan AB. Lakarkan garisan bagi membentuk elips dan legapkan garisan binaan. Ulang semula kaedah yang sama untuk melakar elips pada bahagian kiri
dan kanan objek. Bagi subtajuk F, lakaran silinder dan kon akan memaparkan tentang satu teknik lakaran bagi aplikasi silinder dan juga elips. Mari sama-sama kita saksikan. Subtajuk D menekankan tentang gaya visual lakaran. Gaya visual lakaran merujuk kepada teknik untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik dan nampak menarik. Biasanya, mereka akan menghasilkan lakaran dalam bentuk 2D atau 3D, realistik dan konseptual. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan iaitu rendering dan kesan cahaya dan bayang. Rendering. Proses rendering merujuk pada satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik dan realistik. Rendering digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau membunjul keluar. Rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Alatan asas mewarna seperti pensel warna, pen penanda atau marker pen, highlighter pen, pen dan dark white serta pastel kapur ataupun chalk pastel sering digunakan untuk tujuan rendering. Kesan cahaya dan bayang. Kesan cahaya dan bayang yang digunakan oleh mereka untuk menjadikan lakaran lebih realistik. Sebelum melakar kesan bayang, terdapat langkah paling penting iaitu menentukan kedudukan sumber cahaya. Apabila kita melakar sesuatu objek, cahaya dan bayang adalah penting. Cahaya dan bayang akan memberikan kesan seperti berikut, iaitu menimbulkan bentuk objek dan rupa bentuk akan kelihatan sempurna. Lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Anda telah mempelajari pelbagai teknik lakaran pictorial dalam bab sebelum ini. Teknik lakaran boleh digunakan untuk menghasilkan lakaran asas produk. Berdasarkan lakaran 2D, anda boleh menghasilkan lakaran dalam bentuk 3D. A. Lakaran 2D. Lakaran 2D terdiri daripada satu pandangan sahaja, iaitu sama ada pandangan atas, plan, pandangan hadapan dan pandangan sisi sesuatu objek. Lakaran ini dapat dilihat dalam satu arah sahaja dan tidak berstruktur. Ukuran yang terdapat dalam lakaran 2D
bergantung pada sudut pandangan, sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau lebar dan tinggi. Lakaran 3D menunjukkan lebar, panjang dan tinggi. Kriteria pemilihan lakaran. Pertama, menarik perhatian pelanggan. Kedua, warna seimbang dan sesuai. Ketiga, mudah dihasilkan. Keempat, mempunyai nilai estetika. Dan kelima, maklumat lakaran lengkap. Borang penilaian pelanggan. Pertujuan untuk mendapat maklum balas daripada pelanggan. Maklumat yang perlu ada pada lakaran produk yang dipilih. Pertama, bahan yang digunakan. Kedua, penyambungan yang digunakan. Ketiga, jenis kemasan produk. Yang keempat, fungsi produk. Dan yang kelima, elemen yang digunakan. Tujuan penambahbaikan pada lakaran yang dipilih. Pertama, memenuhi citarasa pengguna terkini. Kedua, mengikut trend semasa. Ketiga, mengikut kehendak pasaran semasa. Dan keempat, menyaingi produk-produk yang ada dalam pasaran. Sekian, terima kasih.